Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kuliah Ramadan episod yang ke-24. Hari ni mungkin hari terakhir kita live, tak tahu. Selamat Hari Raya in advance. Hari ni kita nak membincangkan topik 3 amalan kekal bertenaga semasa raya nanti. Yelah, kita nak beraya, banyak rumah, banyak tempat, banyak saudara mara. Kita nak bagi 3 tips yang mudah untuk diamalkan sepanjang raya ni. Tanpa buang masa, saya jemput Dr. Norman. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nak bagi. Awal sikit. Awal sikit kita lagi. Okey. Mungkin hari ni last. Mungkin. Tengok mood lah. Kalau dah Tengok, buat lagi kita buat lah. Ya. Okey, apa nak cerita hari ni? 3 amalan untuk kekal bertenaga sepanjang raya sampai malam. Oh, masa raya tak bertenaga ke? Kadang-kadang raya-raya ni yang ada penyakit kronik tu kurang bertenaga lah. Okey lah. So bagi tips sikit lah. Sebab orang raya-raya ni kan orang nak pergi berziarah kan. Pergi beraya lah, beraya ke sana ke sini. Kalau tenaga tak ada, penat pergi duduk di rumah, berhenti. Kan? Ada cerita dia. Jadi apa amalan-amalan? Amalan yang pertama sekali, kalau nak bertenaga, first, jangan over sangat makan gula. Kan? Kalau kita terlebih sangat makan gula, makan kuih-kuih yang daripada tepung gandum ni, nanti kita punya gula akan naik tinggi sangat. Dia punya high glycemic index tinggi. Lepas tu dia akan crush. Dia crush jatuh bawah tu. Sebab gula-gula tu akan diambil oleh insulin tu, dia letak dalam sel lemak. Sebab apa jadi pada kita? Kita tak ada tenaga. Sebab tu lah. Ini sangat banyak berlaku pada orang ada masalah diabetes, hypertension, obesity. Dan dia rasa letih, lesu sebab makan benda yang bergula tinggi, makan makanan proses, makan tepung gandum, makan biskut raya sangat. Itu yang kena jaga. Bila makan benda yang tak betul macam tu, memang akan hilang tenaga. So, benda yang pertama kena buat, elakkan makan makanan begitu. So, apa step yang kedua? Ambil makanan-makanan yang membekalkan tenaga yang lebih panjang. Contohnya kita makan lemang. Kita makan ketupat, cicah dengan gendang. Makan gendang daging, makan gendang ayam, makan gendang itik. Kalau nak buat gendang kambing pun boleh. Ini semua makanan-makanan yang bagus untuk diamalkan sebab dia tinggi lemak. Dan tak lupa juga ketupat lodeh. Ketupat lodeh sebab lemak-lemak santan semua akan menyebabkan tenaga kita berpanjangan. Dan tak letih kan. Kalau tak akan rasa letih cepat. Lepas tu kalau kita nak makan benda yang manis, macam air manis, gunakan stevia. Jangan gunakan gula pasir kan. Itu konsep dia, mudah je. Jadi pengamalan makanan-makanan yang dimasak dengan santan, dengan minyak sihat, makan minyak sihat itu termasuk dalam minyak kelapa sawit itulah kaedah dia. So jaga dia sikit. Mana mengamalkan konsep dia panggil sebagai low carbs high fat. Mengurangkan karbohidrat dalam pemakanan dan ambil lebih banyak lemak sihat. Itu kisah dia kan. Lemak sihat kita ambil dalam bentuk minyak kelapa dara, santan, minyak kelapa sawit, minyak zaitun. Kita boleh amalkan. Tapi ada beberapa jenis-jenis minyak yang memang energy booster. Step yang ketiga lah. Ada kat depan kita ni. Apa ni? Itu yang pertama sekali MCT oil. So pagi-pagi tu, cuba ambil MCT oil tu 3. Mungkin boleh minum dengan kopi. Pagi-pagi, pagi raya tu sebelum nak keluar tu, ambil MCT oil dengan kopi. Kopi tu akan merangsang kita ni otak sebab kafein ni tu akan masuk ke otak. Dan MCT akan bagi tenaga pada sel-sel tubuh kita yang lain. Masuk otak lah. Nak ambil lebih pun tak apa, MCT tak ada masalah. Kan kita cadang ada bukan 2 sudu apa, lebih pun tak apa. Nak bantai sama 5 sudu pun tak apa, tak ada masalah. Cuma akan rasa kenyang lama lah. Dan rasa bertenaga. Letakkan kopi tu memang best lah. Ataupun boleh letakkan makanan lain lah. Nak letak dekat kita punya rendang ke, boleh je. Makan sekali. Cuma ni je lah. Itu je lah kan, boleh. Ongkosnya. Tapi kalau nak bekal tenaga macam tu lah. Amalkan MCT oil. MCT sawit kita ni sedap. Ada orang tanya siapa beza MCT sawit dengan MCT kelapa kan. Beza dia sebenarnya ialah dari segi yang pertama sekali, MCT sawit ni rasa dia kosong. Bila kita campur dengan makanan lain, kita tak terasa benda ada tambahan benda tu. Sebab MCT daripada kelapa atau BCO, rasa dia ada tengik sikit. Tak berapa sedap lah kan. Yang kedua, dari segi purity, ketulinan MCT dalam sawit ni memang pure. Sebab ni teknologi dia tinggi. Dia dah masuk kilang dia punya mesin ni dia sebesar bangunan 4 tingkat. Tapi sangat bersih, sangat cantik kan. Berselirat dah apa kita. Kalau akan datang harga naik, kita tahulah. Tapi setakat ni itu yang kita boleh absorb.
So, kita bagi harga yang paling best. Sebab kita, masa kita keluar tu dah dekat nak puasa. So, tujuannya supaya orang boleh mengamalkan semasa puasa. Akan rasa bertenaga semasa puasa. Dan kita sambung dengan raya. Kalau you rasa letih masa raya besok, kita boleh amalkan MCT semasa raya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ada satu lagi C12. Dia panggil neolorin, monolorin. Monolorin juga ada spesifik booster juga. Boleh letak dalam kopi, boleh letak terus kat dalam mulut pun boleh. Dan kita amalkan pagi-pagi raya tu untuk kita kurangkan rasa lesu dan tak bertenaga. Dan lepas tu dalam pengamalan masak, kita boleh gunakan minyak kelapa dari tu. Nampak ni semua daripada kelapa. Nampak tak? Lepas tu kelapa ni sebenarnya satu benda yang sangat bagus. Santan-santan ni orang mana anggap pandang apa? Oh, Pandang kelapa enteng. pandang enteng, dia pandang buruk. Enteng tak boleh lagi, dia buruk. Dia cakap kelapa sumbat jantung lah, kelapa kolesterol lah, kelapa tak elok untuk kesihatan ni semua. Padahal kita orang Melayu ni. So nenek moyang kita dah makan kelapa beribu-ribu tahun dah. Itu je cerita dia. Jadi kita ni mana nak betulkan balik pandangan tu. Pandangan yang tak betul ni sebenarnya tak tepat mengatakan kelapa tu tak apa. Sebenarnya itulah secret sebenarnya. Kita nak sihat di Malaysia ni ialah pengamalan balik budaya nenek moyang kita. Saya hanya mengajar itulah. Saya ajar kita balik kepada belajar budaya nenek moyang kita. Yang mana kita balik ambil benda yang ada tumbuh kat sini. Yang boleh tumbuh lah kan. Macam kelapa sawit tu boleh tumbuh kat sini. Tak ada masalah. So kita makan apa yang datang daripada tanah kita dilahirkan. Jangan pergi makan pizza lah, gandum lah. Spaghetti. Tanya orang barat makan gandum tak ada apa-apa. Siapa cakap tak ada apa-apa? Dia orang banyak penyakit. Yang kedua, dari segi genetik dia orang lebih tolerant. Dia orang boleh adapt dengan gandum lebih baik dengan kita. Sebab kita ada masalah genetik kita tak apa-apa sesuai dengan gluten. Sebab ada juga orang tak ada masalah. Kalau you dah buat genetic test, mungkin you tahulah. Tapi pada saya dah buat genetic test. Saya sebenarnya tak sensitif dengan gluten. Dia tak ada masalah pada saya, tapi ada. Tapi you tak tahu. Saya sekali-sekala, saya ambil whole grain, tak ada masalah. Tapi nak jadi amalan harian, saya tak suka sangat. Saya takut ada masalah-masalah lain. Jadi saya tak adakan satu amalan betul. Saya banyak menggunakan nasi sebagai pengamalan. So, masa raya ni makanlah nasi-nasi yang dimasak dengan minyak. Kan? Nasi lemak boleh, nasi ayam boleh, nasi biryani lah. Biasa raya orang special sikit nasi biryani kan. Boleh lah. Nasi biryani boleh, nasi Arab pun boleh, nasi minyak boleh. Ini semua minyak, nasi-nasi yang bagus akan membekalkan tenaga lebih lama. Dan kita tak melampau-lampau dalam makan sebab kita rasa kenyang. Itu konsep dia. Makan berpada-pada, jangan banyak sangat minum air gula. Itu cara nak kekal bertenaga sepanjang raya. Okey. Boleh raya daripada pagi sampai ke malam. Jangan lupa solat. Okey, ikhlas sekejap. Terima kasih pada semua pembeli-pembeli combo Ramadan kita. Hari ini dah pun berakhir. Kita dah tutup dah postage sebab dah habis, promo dah habis. Tapi tak apa, kalau orang yang masih nak beli yang sikit-sikit boleh walk in dekat retail outlet kita dekat Nilai Square. Shah Alam Seksyen 7, Melaka, Taman Merdeka Permai belakang Pasar Borong. Kita tutup, last kita buka pada hari Selasa ni. So bagi yang tak sempat ataupun last minute nak cari stevia ke, air cuka ke, teh, kopi, whatever, minyak-minyak sihat yang kita mentionkan sepanjang bulan Ramadan ni boleh dapatkan dari jam 9 pagi hingga 5 petang. Dan kita tutup raya dari hari Rabu 10 April sampai 14 April saja. Nampak? So, kita jumpa lepas raya besok. Kita akan mulakan balik program-program kita. Seminar kita punya 25 hari bulan ni? Yes, 25 bulan. Yes, kita akan start first seminar kita 25 April. InsyaAllah. Betul? Mei 25. Tu kurus. Special. Kadang-kadang ada yang yang kurang-kurang. Nanti tengoklah pengumuman kita bagi. Bila berapa bulan saya bukan ingat sangat. Cuma ni 1 Mei kita punya ni Mesyuarat Agung yang pertama ASFAM, Association Food Advancers, atau Persatuan Perubatan Pemakanan Malaysia. So saya serulah semua join persatuan kita. Kita sama-sama belajar cara yang betul, cara yang proper, kan, bukan main dengar-dengar aje. Kan, satu lagi kita kena belajar untuk spend pada diri sendiri. Sebab spending ni kita akan spend juga. Kita sama ada semua orang perlu berbelanja sebab kita hidup dalam dunia ekonomi kan, memang semua orang akan belanja lah, apa-apa pun kita akan belanja kan. Tapi cuma macam mana kita nak susun perbelanjaan mana yang lebih penting. So keutamaan kita lah, bagi saya benda yang paling penting, investment yang terbaik ialah ke arah self improvement, iaitu menambah ilmu. Sebab itu akan kekal dekat kita. Kalau kita beli makan sedap,
Habis makan sedap, hilanglah sedap tu. Lepas tu buang je lah. Masuk dalam toilet, buang. Tak ada apa kan. Tapi kalau kita ilmu, dia akan kekal otak kita sampai mati. Ya. Sebab tu, dan kita boleh amalkan ilmu. Sebab ilmu ada dalam otak kita. Itu sebab tu, berbelanja kan, untuk self improvement, maksud dia menambah baikkan kita punya keilmuan kita. Jangan lupa. Yes, baca buku ni kan, paling tak ada pun baca lah buku kan. Paling Orang simple. orang membaca ni, orang tak membaca sebenarnya berbeza kalau dia tengok kan. Dan orang yang memandai-mandai lagi beza. Tu saya nampak lagi dah tu. Dia baru baca sikit-sikit dia dah rasa dia pandai, tu juga. Itu bahaya juga tu. Sebab tu cara kita nak tahu kita ni tahu tak, sebenarnya kita kena berguru. Ada guru dia betul-betul. Saya pun ada guru saya kan. Bukan saya seorang mana-mana baca lepas tu tiba-tiba aku pandai. Tak ada lah. Berguru lah yang cara yang betul. Sebab tu kita ada sekolah. Lepas tu kalau kita dah berguru tu, kita kena tengok siapa guru tu. Apa qualification dia. Kalau kat sekolah pun nak ejek guru semua ada qualification. Masalah dia masuk toilet pun kena bayar. Ni sampai RM2 pun ada toilet. Kan? Jadi kalau kejap kita pergi toilet pun kena bayar. Yang you tak nak bayar pasal ilmu untuk self improvement. Kenapa? Itu kena fikir. Besok bila sakit, tahulah melalak. Nak minta tolong. Tolong bagi saya suplemen. Oh, saya tak nak suplemen. Semua nak fast. Sikap kita sebenarnya negatif tu. Sebenarnya. Itu yang kadang-kadang banyak yang bersikap negatif. Dia nak cepat. Dia nak quick fix. Dia nak snake oil. Lala kena tipu lah. Orang yang nak snake oil ni macam orang nak kaya cepat lah. Orang nak kaya cepat tu lah. Akhirnya pergi melabur dalam sistem merepek-repek. Macam ni baru ni macam-macam ada kecoh kan. Viral. Pasal ada orang buat sistem jual beli emas. Lepas tu rupanya scam. Bahaya tu. Sebab sikap kita kadang-kadang malas nak berusaha, nak jadi kaya, nak cepat. Pergi letak duit, expect betul return dia merepek-repek. Takkan letak 100 tiba return 1 juta. Oi, aku pun nak macam tu. Siapa pula mana orang nak korek duit. Jadi kita kena guna akal bila menghadap benda ni. Macam tu juga bila orang cakap, oh ni produk ni bagus, produk ni boleh sembuh 36 jenis penyakit. Boleh sembuh 50 jenis penyakit, boleh sembuh 100. Ni merepek lah. Mana ada macam benda dalam dunia ni kan. Tu tutup kat hospital. Kan, tak ada lah orang sakit. Dia tak semudah tu sebenarnya. Kita nak boleh penyakit, asas ialah ilmu yang betul. Sebab tu dalam saya punya group, kita ada macam-macam. Kita tak ada buat formula, ikut formula aku ni, baik untuk semua orang. Tak ada whiteboard Tak ada. Whiteboard benda tu. Kereta pun ada lain-lain. Ada kereta 4 wheel. Sesuai kalau nak masuk hutan ke, jalan teruk-teruk sikit, okey. Tapi bayang kalau kereta tu Ferrari, you mahu bawa masuk hutan. Terbalik. Macam itulah. Ada juga benda yang dari segi nak pemulihan penyakit. Ada yang individu tak sesuai. Ada faktor genetik, macam cerita pasal gluten tu ni. Ada orang sensitif gluten, ada orang tak ada sensitif. So, dos yang tak sensitif mungkin dia boleh amalkan. Dan dos yang whole grain. Contoh kan. Sebab tu, tak ada istilah yes or no. Macam baru ni kan saya post pasal kobis goreng kena kanser. Saya pun pelik. Orang dia tanya kenapa orang ni tanya pasal kopi goreng kena kanser. Rupanya ada lah orang forward kat saya. Rupanya ada satu lah doktor. Dia bercakap, oh kopi ni dia masak sampai hitam tu jadi ada kena kanser. Doktor tak habis houseman tu ke? Itulah masalah dia. Bahaya. Dia memanglah benda tu ada kita panggil AGE formation. Tapi ingat AGE ni kita boleh neutralkan dengan pengambilan sayur-sayuran yang mentah. Macam kita makan ulam, makan timun kan. Makan sayur, kita ada detox system. Sebab apa-apa pun dia tak boleh sebab makan kopi tu dia kena kanser. Tak. Kita kena faham badan kita ni ada healing factors. Dia boleh memulihkan diri dia. Tapi kalau kita makan sesuatu benda beyond kita punya badan capabilities untuk memulihkan, kita akan dapat penyakit lah. Jangan cakap kopi goreng kanser. Orang yang isap rokok pun ramai tak kena kanser. Itu memang rasah lah kajian melambat-lambat kan. Sebab mungkin detox system dia bagus. Dia tak kerosakan yang dia bawa oleh rokok dia sampai tidak lagi merosakkan healing system dia. Dia tak boleh nak cakap, orang kopi goreng kanser. Ini pendapat yang terlampau superficial, terlampau jahil dan terlampau nak menakutkan orang lah. Macam cakap, nampak kubur hantu. Padahal tak ada apa pun. Padahal saya hari-hari lalu kubur belakang lah. Seekor hantu aku tak nampak. Maksud bukanlah nak mencabar hantu tu, tapi maksudnya asyik you fokus hantu, memang nampak hantu lah. Padahal hantu banyak ada, bukan kat kubur. Kan? Maksud doktor adalah kita kena selalu fleksibel, assess dengan ilmu yang betul. Jangan kita terlalu jumut nampak atau satu melompat-lompat. terus kopi goreng kanser. Terlampau. Stevia ni tak elok. Stevia tak elok. Sebab tu even sebenarnya gula, walaupun kita cakap gula tak elok. Sebenarnya sikit tak apa.
Sebab tu ada orang makan gula, tak ada apa-apa pun. Kan? Tapi soalnya kita tak tahu bila kita ni badan mula dah tak boleh nak memulihkan diri dia. Pemulihan tu dia mula tak berlaku. This is where you kena berhati-hati. Sebab kita tak tahu genetik kita macam mana. Sebab tu dalam ilmu nutritional medicine ada satu cabang ilmu dipanggil sebagai nutrigenomics. Yes. Sebab tu kena belajar. Kita dah belajar. So siapa yang berminat belajar lebih mendalam nutrition. Bidang ni ada bidang ni Yes. Dia boleh belajar. Kita bukan main-main benda ni. Bukan main cakap-cakap konon-konon master. Tak ada. Ada orang suka cakap konon-konon ni kan. Tak betul. Itu yang kena faham. Belajarlah. Ada orang tanya saya, itu saya dah belajar apa peluang karier. Ini bukan belajar bidang engineering kan. Dia peluang karier tu pada diri kita nak bawa, tapi tak ada peluang untuk menjaga kesihatan apapun karier anda. Kan? Apapun karier anda. Sebab dalam student-student kita ada ramai doktor ada, dietitian pun ada, pharmacist pun ada, nurses pun ada, MAs pun ada, health coach pun ada. Nampak tak? Jadi sebelum ni macam ada seorang tu dia adalah perawat bekam. Jadi selama ni dia buat bekam, dia tengoklah ada sikit improvement semua, tapi dia tidak memberi nasihat. Even kat tempat rawatan pun dia bagi benda-benda makanan proses biskut dan sebagainya kan. Sebab dia tak faham. Tapi selepas dia dah belajar, dia baru realise sebenarnya pemakanan tu juga merupakan faktor yang penting dalam pemulihan. Jadi sekarang dia dah mula menasihatkan pesakit dia cara pemakanan yang betul dan sebagainya. Dan dia tengok kesan dia jauh lebih baik. Dengan dia buat terapi, dia buat terapi bekam tu, dia punya pemulihan lebih baik. Nampak? Jadi this is where knowledge tentang nutrition medicine very important. Ikut pada you. Kalau you macam student kita yang lebih kurang 16 orang doktor-doktor ni, kebanyakan ada klinik masing-masing. Betul. Selama ni mungkin dia hanya bagi ubat je. Bagi ubat diabetes, ubat hypertension kan. Kalau selama-lama dia orang sakit perut bagi ubat gastrik, itu je. Tapi at least sekarang dia dah tahu, kat mana ubat tu ada benefit, kat mana ubat tu tak ada benefit, malahan berbahaya. Dan kat mana dia boleh replace dengan apa-apa suplemen yang lebih baik ataupun mengajar tentang ilmu pemakanan yang betul. Itu yang saya amal sebelum ni kat klinik saya. Itu konsep dia. Jadi sebab tu saya juga berpengalaman dekat klinik merawat pesakit dengan pelbagai-pelbagai masalah yang mana kita kombinasi antara ilmu pemakanan dan ilmu allopathic medicine akan menjadikan doktor tu very powerful sebenarnya dan membantu masyarakat dengan lebih efektif. Dan itu akan mengurangkan jumlah pesakit-pesakit kronik yang pergi ke tertiary center. Apa maksud tertiary center tu? Hospital lah. Ni saya tengok hospital komplain. Pasien ramai sangat lah. Ni terlampau ramai lah. Datang hospital sampai doktor tak larat. Ada tahu saya baca entah mana dalam grup tu. Cerita pasal doktor kat hospital kat sebelah Sabah dia mengadu. Doktor tak ada nak pergi dia kat sana. Pesakit ramai. Dia teruk. Itulah sebab dia. Sebab dia kena faham apa yang kita buat dalam nutrition medicine sebenarnya nak membantu mengurangkan jumlah pesakit tu. Faham tak? Jadi bila ramai orang sihat, kurang orang pergi hospital, kerja kau kurang. Tu je. Jadi dapat fokus duit daripada benda-benda lain. Belanja tu tak belanja. Tapi dia belanja satu benda yang lebih benefit daripada belanja untuk merawat. Merawat kadang-kadang dia tidak menghasilkan hasil yang baik. Ya akhirnya habis gitu je lah. Jadi merugikan. Lebih baik kita berbelanja untuk mencegah. Betul. Pencegahan tu memerlukan ilmu. Sebab tu kena baca buku, attend seminar, malah baca sebut attend seminar kan. Kalau tak nak attend seminar, nak tengok recording kita pun ada. Yes, tu jauh lebih murah. Murah je. Kalau rasa tak boleh attend, masa tak ada, okey you beli recording kita, tengok. Beli satu, you dengar ulang-ulang 2 jam, sampai 4 jam faham. ni. Ada 2 jam, ada 4 jam. Banyak. Dengar balik dan fahamkan. Ini yang kena faham. Sebenarnya kita atas usaha kita. Ni tak ada. Kita asyik macam komplain. Banyak-banyak alasan. Bila macam, alah ni mahal lah. Ni tak mampu lah. Saya B40 lah. Apa ke. Masalah B40 ke, T20 ke, sakit-sakit juga. Baru dapat tadi appointment. Saya nak free. Ha. Bos saya cakap percuma. Ini masalah dia banyak. Kalau percuma kita orang tak ada gaji lah. Itu masalah dia. Kita pun ada penghidupan kita kan. Kita pun macam you ingat doktor kat hospital tu you pergi percuma. Tak ada kerajaan bayar dia. Macam tu lah. Ada orang bayar gaji dia sebab dia boleh bagi perkhidmatan percuma. You yang tak payah bayar, tapi kerajaan bayar dia gaji. Kita siapa nak bayar kita gaji? Sebab tu macam kerajaan umum bonus ingat saya dapat. Tu harap tak dapat apa. Tak ada apa kan. Tapi kita masih perlu membayar macam-macam. Bil tu, bil ni, bil air, bil api, bil elektrik, bil internet. Ni internet ni yang mana? Nak bayar kereta, nak bayar rumah. Macam orang lain lah. Jadi takkanlah you semua nak minta free kan. Itu
Itu. Kalau kita tengok profession lain, lawyer ke apa, buka fail dia 3,000. Belum cerita lagi. Paling murah 1,000. Buka fail tu. Tak pun 1, 3 ke 5,000. Saya bayar duit saya kena saman 50,000. Nampak tak? Saya tak pernah lagi dengan doktor cas 50,000. Jumpa je kan buat. Itu memang profession yang profesional macam tu. Jadi macam ni aspek orang. Saya pun tak faham kenapa setengah orang aspek saya bagi everything free. Kan? Yang free lah. Yang free kita bagilah. Yang tengoklah kat YouTube. Tengoklah bukan tak ada Cuma pun. in private. Bila dia nak jumpa personal, nak bincang tentang itu memang berbayar. Macam kita bagi nasihat percuma di sosial media tu sebagai nasihat umum. Faham. Faham tak? Tapi bila nak personalize, this is where you have to pay. Menghargai ilmu orang. Bersikap profesional. Jangan anggap semua orang free percuma. You nak free everything. Lepas tu yang kita saya pernah juga bagi free. Tapi tak dihargai pun. Alah dia main cabut lagi macam tu kan. Ada macam tu juga. Macam ada yang nak buat appointment tak datang pun. Jadi itu yang kadang membuang masa kita dan sebagainya. Kita dah bagi appointment cantik-cantik. Waktu ni kita tunggu dia tak sampai-sampai. Sebab dia tak payah bayar apa-apa. Sebab itu kita suruh letak. Tak bayar deposit, tak bayar apa. Dia datang suka hati dia. Dia anggap nilai ilmu yang kita tak sampai tu. Tapi bila dia kena sakit, bila buah pinggang dah rosak, bila mata dah tak nampak dah buta, melalak-lalak datang. Minta apa pun. Tiba-tiba ada pula duit. Berapa pun saya sanggup bayar. Nampak? Inilah manusia kadang-kadang sikap ni selalu dia dah terngantuk baru tengah dah. Ini hari kita bebel panjang pula sebelum raya tu. Tak apa. Kita ada masa. Tengok komen sikit jap. Boleh. Jap. Mana dapat stevia ori? Stevia ori kita jual lah. Stevia kita memang ori. Itu je. Sebab tu saya tak tahu produk orang lain. Saya tak nak komen produk orang lain. Saya tak tahu produk lain ori atau tak. Kalau you tanya saya produk saya ori tak? Yes, produk saya ori. Itu je. Kalau tanya mana dapat produk ori, dapat daripada kita ni website. Ada link yang kita bagi. Belilah. Mudah. Lagi satu je iklan je. Bagi siapa yang nak dapat murah, nak beli barang kita tapi dapat murah, jadi VIP members kita dengan cara dapat daftar persatuan kita. Jadi ahli persatuan. Ahli Persatuan Perubatan Pemakanan ASFAM menjadi VIP members pada Dr. Rahman Marketing. Boleh memberi produk-produk kita dengan harga diskaun. Tu cara kita menolong. Kita tak kejam, kita baik hati. Tapi you kena itulah cara kita bagi. Dapatkan effort, bayarlah. Kita sama-sama lah. Itu je. Tapi semua benda nak free ni mentaliti kiasu lah. Cuma kalau saya tengok orang tu komen-komen kat page saya terus ban ni lah. Sebab saya rasa saya tak nak lawan. Saya nak cari orang yang nak belajar, yang menghargai ilmu tu dan betul-betul serius dalam effort dia untuk menjaga kesihatan dia. Tapi kalau nak main, nak menganjing, nak cakap doktor tu bagus, doktor ni bagus, pergilah follow doktor tu. Yang kau masuk kat page aku, siapa suruh? Kan? Kita pun tak ada minta you datang. Tapi bila datang komen-komen yang menyakit hati, minta maaf lah, you memang kena ban. Kita malas nak gaduh dengan orang sebab Imam Ghazali cakap jangan gaduh dengan orang bodoh. Membuang masa. Sebab dia kita bagi 30 hujah pun dia tidak akan terima. Tapi baik kita berhujah dengan 30 orang pandai, kita hanya perlu bagi satu hujah 30-30 dia boleh faham. Faham tak? Itu maksud dia. Sebab tu saya tak nak buang masa dengan orang yang bodoh, orang yang tak nak belajar, orang yang rasa dia pandai. Tak apa, you teruskan apa cara dia. Kita nak cari orang-orang yang nak belajar, orang yang nak mengubah hidup dengan cara yang lebih baik, dan orang yang buat perubahan, self improvement dengan cara yang positif dan sanggup melabur atas diri sendiri. Pelaburan atas diri sendiri itu adalah pelaburan yang paling bermakna sebenarnya. Sebab kita sendiri dapat self improve diri kita. Bukannya kita melabur pada benda entah apa scammer tak tentu arah. Ini kadang-kadang itulah dia. Bila dah tergantuk, tiba-tiba scammer cakap, ni bagus tu bagus, kau beli. Ilmu tak nak. Cara kita nak mengelakkan scammer ialah dengan ilmu. Sama lah dengan ilmu kewangan. Kenapa ramai orang melabur tak tentu arah? Sebab tak nak ambil effort untuk belajar. Yang ada sebenarnya tanda-tanda kita nak mengenal satu syarikat tu scammer atau tak. Dalam dari segi kewangan tu kan. Ini apa Ponzi scheme ni kan. Skim cepat kaya ni semua. Ada ciri-ciri dia. Hanya orang belajar yang akan nampak. Sebab tu kena pergi belajar. Sebab tu yang paling penting ilmu tu dulu. Kalau kita tak ada ilmu tu memang kena tipu lah. Duit banyak dan duit 1 juta pun boleh habis. Dalam masa 1 hari baru boleh tipu. Tapi macam tu juga kesihatan. Kita kena ada ilmu kesihatan supaya kita tahu mana yang betul, mana produk yang betul, macam mana nak guna. Tapi soal beli memang kena beli. Sebab kita ni manusia yang hidup di dunia perlu makan. Tapi kalau tak ada ilmu makan, akhirnya disebabkan kita tak ada ilmu tu kita dapat penyakit, akhirnya kita kena tanggung kos rawatan tambahan.
Itu maksud saya. So kena hargai sebelum kena. Dah dapat penyakit, baru nak sibuk melalak cari ubat magic, memang insya-Allah susah sangat. InsyaAllah susah. Insya-Allah susah. Memang menyusahkan diri sendiri. Aduh, sedar dulu pendapatan. Sedar kemudian tak guna dah. Buat pinggan dah rosak stage 5 baru bising nak minta magic. Itu yang kena tipu. Ada orang kaki tipu. Buat program macam-macam kan. Kau boleh pulih buat pinggang lah apa. 8,000. Dia bukan sanggup. doktor, dia bukan coach, dia bukan apa. Hanya orang biasa menggunakan ILO. 8,000 Orang boleh sanggup percaya. spend. Saya tahu sebab orang dah terdesak. Tak nak buat dari sisi lah konon lah apa. Tapi bila orang ajar pada awal, macam nak pulihkan diabetes, macam mana nak hypertension, berkira-kira. Mahal lah. Buku doktor ni mahal lah. Bagi free boleh tak? Consultation doktor yang berharga 200 pun dia cakap mahal. Salah. Tapi 8,000 boleh bayar. Dia saya pelik tu. Sebab apa? Itu pasal. Sebab tak nak mengutamakan ilmu. Ya. Dalam saya punya followers, saya selalu cakap ulang-ulang. Kita kena utamakan ilmu. Sebab ilmu itulah sebenarnya yang protect kita. Melindung kita daripada kerugian yang melampau. Kita tak nak sanggup spend sikit, melabuk untuk dapat ilmu, akhirnya kita akan rugi jauh lebih besar. So kerugian benda. Sebab saya tahu berapa banyak saya spend untuk saya belajar benda ni. Nampak tak? Saya belajar benda ni 20 tahun. Saya pergi conference. Saya pergi conference 3 hari bayar dekat RM3,000. Tengah tu. Kita buat program PCNM kan. 6,000. 6,000 4 bulan. Tak? Hanyalah orang 3 hari. Ada satu kursus hormon tu. 2 hari je. 2 hari. 9,000. Tengah tu. International Hormone Society. Macam tu dia punya kos. Kita nak belajar benda-benda macam tu. Tapi bila kita ni macam, mahal-mahal sebab kau tak kena sakit. Bila kau dah sakit buat pinggang, baru kau tahu masa tu mahal tak mahal dia. Sebenarnya sebab tu, fikir-fikir tu, kesihatan tu dengan ilmu yang betul. Ilmu tu kena ada investment. Macam mana budak nak ada ilmu kalau kita tak hantar pergi sekolah? Boleh tak anak kita tak hantar pergi sekolah? Pasal mahal lah, yuran sekolah mahal lah. Ni semua apa mahal, buku mahal. Tak payah pergi sekolah. Kalau kau fikir macam tu, anak kau apa akan jadi? Terguruk. Yes, Tak dia ada akan jadi kemahiran. kuli batak orang sampai mati. Tak ada Dia kemahiran. tak ada kemahiran, tak boleh nak improve diri dia, tak boleh nak hidup dalam dunia ni, baca tak boleh apa, tak boleh bayangkan. Nampak tak? Itu sebab tu kena faham. Sebab tu kenapa orang sanggup spend untuk anak belanja daripada darjah 1 sampai sekolah menengah sampai universiti. Sebab nak anak dia jadi orang. Sebab apa yang dia dapat kat sekolah? Dapat ilmu lah. Kau dapat sijil tu tak ada mana kau tak ada ilmu. Faham tak? Macam itulah dalam kesihatan. Kita nak sijil pun kita ada. Tak nak sijil pun ada. Nak saja belajar untuk sendiri pun ada. Jadi pulang pilihan di tangan masing-masing. Yang murah pun ada, yang mahal pun ada. Kita akan buka yang harga rahmah lepas raya ni. Program. InsyaAllah slim group coaching. Kita akan coach orang untuk kurus. Dan sihat. Yang penting sihat tu. Bukan kurus kering. Okey, berapa dah ni? Lama sangat cakap ni. Last kata-kata terakhir. Kita ada slot terakhir. Appointment yang masih berbaki. Saya tak ambil ramai pun. Alang-alang dah ada tu saya buka lah. 1-2 cukup lah. Ramai-ramai pening lah. Dah nak raya kan. Sebab atas permintaan. Itu bagi yang betul-betul nak dia deposit, dia mesej saya dengan baik, dengan betul. Tak mengajar, tak apa. Saya layan lah. Sebab benda tu memang perlu dibayar. Tak boleh secara percuma. Kita tak ada consultation, care line, you can call me every time you like. Tak ada semuanya berappointment, bermesej dengan berdeposit. Ya, betul. Sebab doktor pun nak kena bayar gaji saya juga. Cerita dia. Memanglah, itu biasalah benda tu kan. Tapi selagi benda tu berpatutan, tak ada masalah. Takkan you pergi kedai runcit. Saya B40 bagi saya free. Habis tu kedai runcit tak nak bagi tutup lah. Sebab saya selalu dapat mesej macam tu. Kita bayang kita pergi kedai runcit. Kan, cakap, saya B40. Tak apalah, saya tak boleh bagi saya free. Kedai runcit tu bukan kerajaan. Dia pun ada penghidupan dia. Macam itulah tak patutnya. You tak payah pergi kunci. You pergi klinik-klinik. Dah nak pergi klinik swasta. Dia tak nak bayar. Saya B40. Mana ada. Semua berbayar. Sama ada panel bayar. Atau you bayar sendiri. Itu je. Bayar tu tak bayar. Macam itulah normal lah. Itu kalau doktor biasa pun boleh bayar. Kita doktor yang special tentang pemakanan. Of course tak boleh bayar. Tapi taklah mahal mana pun. Tak. Tak ada saya minta nak jumpa saya RM20,000. Tak ada. Tak ada. Kan kalau macam tu pakai Ferrari lah aku. Tak ada pun Ferrari pun apa pun tak ada kan. Okey. Jangan lupa dapatkan live produk-produk kita
sebelum raya ni Hmm. dapatkan dekat semua retail outlet kita. Saya ulang recap balik dekat Nilai Square, Shah Alam, Seksyen 7 belakang Unicel, Melaka dekat Taman Merdeka Permai belakang Pasar Borong. Ya, insyaAllah. Sepanjang bulan puasa kita buka dari 9 pagi Betul. sampai 5 petang. Hari terakhir adalah hari Selasa 9 April. Ya, insyaAllah. Itulah kena ingat puasa-puasa ni, Ramadan ni masih ada lagi beberapa hari lagi ni, ambil peluang. Banyakkan berdoa, doakan saya insyaAllah supaya dipermudahkan segala urusan kan. Apa-apa masalah dapat diselesaikan insyaAllah dan dimajukan juga usaha saya sehingga berjaya mendidik masyarakat. Ingat satu hari saya harap Malaysia akan dapat mengurangkan penyakit-penyakit dan beban-beban penyakit di kalangan masyarakat dapat dikurangkan dan kerja-kerja doktor kat hospital juga kurang. Sebenarnya konsep dia dengan dan semua ni hanya boleh di-achieve dengan orang yang nak belajar ilmu yang betul. Last kita ucapkan selamat hari raya. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Maaf zahir batin. Semoga kita berhari hari ni akan lebih sihat. Dan baki-baki Ramadan puasa beberapa hari lagi ni dapat juga kita menyumbang terus kepada kesihatan yang lebih baik kan. Esok Syawal jangan lupa buat puasa 6. Kan insyaAllah teruskan dengan berpuasa. Berpuasa adalah strategi yang baik untuk kesihatan yang terbaik. Di samping makan dengan cara pemilihan makanan yang betul berdasarkan ilmu yang betul dan juga ilmu-ilmu yang ada dalam Quran juga. InsyaAllah kan. Saya sudari kita ni dengan moto kita apa? Kesihatan dengan ilmu yang betul dan amalan yang berterusan. Saya sudari wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye. Ciao, Ciao. Jumpa lagi. Selamat hari raya semua. Tak habis duduk kursi ni.